Lima atas lima. Okey, nice. Bagi ke bawah. Bagi tepi-tepi. Okey, nice. Sekejap. Okey. Aduh, dah masa waktu pula. Aduh, nanti dulu lah. Dah nak habis ni. Sikit lagi. Ha. Sahabat-sahabat, mesti sahabat-sahabat pernah buat perkara yang macam sedemikian kan? Ya, sebab saya tahu saya pun buat perkara sama juga. Jadi kalau boleh elak-elakkan lah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat mesti pernah melakukan hal yang sedemikian kan? Saya tahu sebab saya pun dulu melakukan perkara yang sedemikian. Jadi sebenarnya apa sebenarnya tujuan kita solat ni? Okey, pertama, apa maksud solat? Solat ini adalah bermaksud bermulanya kita mengangkat takbiratul ihram, Allahu Akbar, sehingga kita memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu sebenarnya bahasa yang paling mudah kita nak fahami. Dan tujuan sebenarnya kita solat ni adalah selain daripada ianya adalah suruhan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, ia juga merupakan tanda kita bersyukur. Bersyukur apa? Bersyukur sebab rezeki Allah dah bagi terhadap kita. Contohnya seperti makanan, dari segi kesihatan, dari segi mental, fizikal, tubuh badan, dan yang paling besar sekali adalah nyawa. Itu dia sebenarnya tujuan untuk kita solat. Okey, sekarang saya nak tanya, sahabat-sahabat tahu tak peristiwa yang berkaitan dengan solat? Tak tahu? Okey, sini. Peristiwa yang berkaitan dengan solat adalah peristiwa Isra dan Mi'raj. Apa maksud Isra dan Mi'raj ni? Okey, Isra dan Mi'raj bermaksud perjalanan Nabi Muhammad SAW daripada Masjidil Aqsa terbang naik hingga ke langit ketujuh untuk menerima wahyu daripada Allah Subhanahu Wa Taala dan turun semula ke Masjidil Aqsa untuk disampaikan kepada umat-umatnya. Dan ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu, beliau setelah mendapat wahyu tersebut, beliau ingin turun ke Masjidil Aqsa. Akan tetapi dalam perjalanan daripada langit yang ketujuh, beliau telah ditahan oleh Nabi Musa AS. Apa Nabi Musa kata? Nabi Musa berkata, "Ya Muhammad, apakah yang telah disampaikan, apakah yang telah diwahyukan oleh Allah SWT kepadamu ya Muhammad?" Maka Nabi Muhammad pun berkata, "Aku telah diutuskan oleh Allah SWT untuk menyampaikan berkaitan dengan solat 50 waktu kepada umat-umatku." Maka apa yang dikatakan oleh Nabi Musa? Nabi Musa berkata, "Ya Muhammad, itu adalah nilai yang sangat besar. Apatah lagi umat-umatmu, amalan yang terdahulu pun mereka tak buat, mereka meninggalkan benda tu." Maka Nabi Muhammad naik semula ke langit tujuh, memohon agar Allah mengurangkan lagi waktu daripada 50, kurang sehinggalah umatnya boleh melakukan solat tersebut pada hari-hari berikutnya. Dan apabila sudah permohonan itu sudah diperkenan oleh Tuhan, beliau pun turun dan sekali lagi ditahan oleh Nabi Musa AS. Apabila baginda telah ditahan, sekali lagi mengucapkan perkataan yang sama oleh Nabi Musa, iaitu nilainya masih terlalu besar. Dan Nabi pun naik semula ke atas dan mengulangi proses yang sama sehinggalah rakaat dan sehinggalah waktu 50 waktu tersebut dikurangkan 5 sehingga menjadi 5 rakaat saja. Masya Allah, ini adalah perkembangan ataupun satu perjalanan yang sangat sukar sebenarnya. Apatah lagi Nabi terpaksa mendepan muka dan menyimpan perasaan malu kerana menghadap dengan Tuhan banyak-banyak kali. Akan tetapi itulah perjuangan Nabi Muhammad SAW demi umat-umatnya yang tercinta. Tapi sahabat akan tahu, walaupun 5 rakaat, berdasarkan statistik di Malaysia saja 85% rakyat Malaysia masih meninggalkan solat fardu atas berbagai alasan. Contohnya, paling banyak berdasarkan solat sidik adalah berkaitan dengan sakit. Sakit itu bukan satu alasan sebenarnya, bukan satu alasan yang logik. Contoh, sekiranya mereka tidak boleh solat dalam keadaan yang sempurna, berdiri tegak seperti ini, mereka juga boleh menunaikan solat dengan cara duduk, baring, isyarat mata, ataupun akhir sekali ialah hati. Dan mereka tidak berfikir ataupun mereka tidak tahu akan kebaikan-kebaikan solat. Solat ini, walaupun selain daripada itu adalah suruhan daripada Allah SWT, solat juga boleh memberikan kita kebaikan. Contohnya, berdasarkan sains sendiri sebenarnya sudah membuktikan bahawa solat ini mendatangkan kebaikan seperti dapat membetulkan urat saraf, sendi-sendi. Contohnya apabila kita mengangkat takbir,
Allahu Akbar. Kita dapat melihat sendi-sendi kita ni seluruhnya berfungsi. Walaupun agak sedikit perlahan sekiranya sakit, kita mengalami kesakitan di bahagian tersebut, tapi sekurang-kurangnya kita mencuba untuk memaksa agar solat itu sempurna. Itulah dia sebenarnya. Tidak susah pun solat ni sekiranya kita betul-betul faham tujuan apa sebenarnya yang Tuhan nak. Sebab Tuhan sudah berikan kita terlalu banyak nikmat berada di dunia ini, dan kita pun perlu mengikuti apa suruhan dan panduan yang Allah telah berikan kepada kita. Itu saja. Jadi ingat, pokok itu boleh tumbuh disebabkan adanya faktor-faktor penumbuhan dia yang membuatkan dia sempurna. Contohnya dengan kehadiran air, oksigen dan juga tanah. Begitulah juga dengan kita. Kehidupan kita akan tenang, harmoni dan aman sekiranya kita solat, kita mengikuti perintah Allah SWT, dan juga kita utamakan agama dan Allah dalam setiap perkara yang kita lakukan. Itu saja. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.